رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Keempat, betul dah? Keempat daripada empat perkara yang wajib, yang mesti pada akal kita, i'tiqad dalam hati kita, wajib pada syarak kita i'tiqad, mesti pada hak para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang keempatnya ialah fatanah. Jadi ini isyarat kata bahawasanya musannif iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani ini menjalani di atas jalanan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah, iaitu akidah Asy'ariyahnya mengisbatkan sifat-sifat Rasul alaihi wassalatu wassalam secara tafsilinya empat: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah. Itu kata Syekh Ahmad Ad-Dardiri Al-Azhari. Wasif jami'ar rusli bil amanah, sifatkan olehmu akan sebagai wajib mensifatkan dia tu pada syarak. Syarak menekankan pada kita umat ni wajib kita i'tiqad apa? Mesti pada hak Rasul alaihi wassalatu wassalam bil amanah, dengan amanah. Lepas dah wasidqi wat tablighi wal fatanah. Benar mereka itu tablighu ma umiru bi tablighi, dan yang terakhirnya ialah fatanah. Adapun kalau mengikut jalanan Imam Abi Mansur Al-Maturidi dan alim ulama yang mengikut bagi jalanannya yang dipanggil Maturidiyah,
maka perkara yang mesti pada hak Rasul alaihi wassalatu wassalam ni 3. Mana? Siddiq, amanah, tabligh. Kemudian fatanah tak bilang. Tidak dibilang secara tafsili kerana telah pun masuk dengan secara automatik, masuk dengan secara lazim di dalam sifat tabligh. Ulama Maturidiyah kata, tiap-tiap yang bersifat dengan tabligh pasti kena cerdik. Tak boleh orang tak cerdik dia nak tabligh. Tak pandai nak menyapa, salah selalu dah. Dia nak menyapa ni kena pandai. Jadi oleh kerana lazim dah bagi orang yang nak menyapa itu mesti kena pandai, maka tak ada duk bila adalah pandai bijak laksana, iaitu fatanah tu dengan secara terasing daripada tabligh. Adapun Asy'ariyah menilik kata bahawasanya tidak lazim daripada tabligh itu mesti fatanah. Kerana ada juga orang yang tabligh tapi tidak fatanah. Dia kira boleh menyapa, boleh mikrofon, tak bercakap habis ikut suka dah tu. Tu. Pandai tak pandai tak bercara. Tu ni, yang penting boleh cakap. Tu. Maturidiyah 3, siddiq, amanah, tabligh. Fatanah ada ke? Ya juga, tapi masuk secara lazim dalam tabligh. Gitu. Adapun Al-Asy'ariyah dia kata tidak lazim tu tabligh dengan fatanah tu. Kerana kalau kita tilik tu ada orang yang orang yang menyampai tabligh, menyampai tapi tidak fatanah. Tidak cerdik. Itu ni. Confident je lebih. Bila confident lebih ni kan. Boleh goreng, nak goreng warna pun. Tu. Dia kira orang kampung duduk dengar yang mengajar tu kira yang bodoh lah ke. Jangan. Barangkalinya hak duduk bawah, duduk seller tu barangkalinya cerdik lebih pada orang duduk cakap depan. Dia boleh tahu kata tak betul dia mengajar ni. Kata ni. Ada. Cuma dia bukan ustaz. Dia duduk mengaji, duduk menadah, duduk dengar. Dia tahulah. Tiba-tiba gula awam mari duduk mengajar tempat dia goreng. Goreng tu, goreng ni. Aku suka, sedap. Mahram ni orang yang boleh nikah dengan dia. Beres, selesai masalah. Ada contoh lah tu. Yang orang duduk bawah dengar, mahram ni orang yang haram nikah, bukan orang yang boleh nikah. Terbalik berapa puluh darjah tu. Contoh tu. Jadi confident tu lebih. Tak cerdik tu. Boleh juga menyampai. Tapi tak betul. Maka kerana tidak lazim orang tabligh tu mesti kena fatanah, maka dibilangkan asing fatanah daripada tabligh. Kena ada soal lagi. Apa? Fatanah. Fatanah. Tu. Baik. Apa arti fatanah? Arti fatanah cerdik. Cerdik mana bijaksana. Ada. Itu orang panggil makna fatanah. Terjemah fatanah daripada bahasa Arab ke Melayunya makna cerdik. Setengah-setengah kita kata bijak laksana. Apa bijak laksana? Bijak pas kulit sana tu. Bijak doa lalu. Tu mubalarah pada kata bijak tu pas orang laksana. Bijak laksana mana? Bijak pas kulit sana tu. Orang bijak di sini nya. Pas sana tu. Itu nama cerdik sini. Cerdik maknanya bijak laksana. Lagu mana bijak laksana atau cerdik ni? Dengan dengan tu orang panggil taswir. Nak bagi gambaran, nak menggambarkan cerdik laksana pada diri para Rasul alaihi wassalatu wassalam ni begini. Kalau lagi tak Arab kata wadzalikal fatanatu musawwarun. Itu wadzalikal cerdik laksana ni digambarkan dia kata ni. Tu dengan sekira-kira ada pada mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam
kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan, yakni segala pihak lawan. Tu maknanya boleh ibtalus syubhah. Nah, boleh membatalkan segala kesamaran daripada pihak lawan. Pihak mujadil, pihak nak mujadalah dengan dia ni, puak-puak mujadilin, orang nak berdebat dengan Rasul ni, atau mu'tarid, orang yang nak i'tirak, nak kritik Rasul ni, bila berhadapan dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam, kalah lalu. Kenapa? Kerana Rasul ni bijak laksana. Apa bijak laksana? Ia ni boleh menegakkan, boleh membatalkan hujah-hujah gulawan, pihak lawan. Boleh ibtalus syubahil mujadili. Boleh ibtalus syubahil mu'taridin. Boleh membatalkan, orang panggil, kesamaran-kesamaran yang dibawa datang oleh fuak-fuak yang nak lawan hujah dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan berhujah akan mereka itu, yang ni akan mereka itu segala lawan tak ada. Tu iqamatul hujjah. Wa ibtali syubahil mujadili. Itu dia panggil. Iqamatul hujjah. Mendirikan hujah-hujah, menegakkan hujah-hujah ke atas orang yang nak melawan ni hujah dengan Nabi, Anbiya, Mursalin alaihi wassalatu wassalam, dan membatalkan syubhat kesamaran. Tu fuak-fuak kafir tu memangnya kalah hujah tak mau. Kerana Rasul alaihi wassalatu wassalam ni memang cerdik laksana. Apa? Boleh membatalkan, orang panggil, kesamaran yang dibawa datang oleh mu'tarid, oleh gulawan, oleh pihak lawan, dan menegakkan hujah. Menegakkan hujah di atas mu'tarid tadi, di atas fuak pihak lawan tadi. Tu mana? Tu orang panggil makna cerdik sini. Dan membatalkan segala dakwa mereka itu segala lawan, yang tu sifat bagi segala dakwa. Sifat bagi segala dakwa. Dakwa yang mana? Yang batilah. Dakwa yang pelesu. Dakwa yang pelesu. Batilah makna pelesu, karut, punuh. Tu pok kafir ni dia dakwa hak pelesu-pelesu. Kata Tuhan dia ni berhala lah, Tuhan dia ni peraung lah, nameruk lah, ikut gilah. Dia dakwa hak bukan-bukan. Maka para Rasul alaihi wassalatu wassalam ni bijak laksana. Apa bijak laksana? Boleh orang panggil menghentikan perkataan gulawan, boleh menegakkan hujah di atas gulawan, dan sekaligus membatalkan segala dakwa gulawan yang batilah. Itu. Tu makna cerdik ni. Tu. Jadi wajib kita kena i'tikad, kata para Rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan fatanah, cerdik. Cerdik. Sebab itulah Syekh Daud Fatani pun dia ubah nama Patani tu, asal fattani, apa fattani, tepat banyak fitnah. Ni tepat banyak fitnah, diubah oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani dengan Fattani, daripada fattani, negeri, wilayah, tempat yang banyak fitnah. Jadi Fattani Darussalam artinya negeri banyak cerdik, negeri yang sejahtera. Fattani Darussalam. Tapi kita tak sebut Patani semua, Patani. Dia jadi banyak fitnah semua. Sebut Fattani mana? Orang banyak cerdik sana. Tu. Memang banyak cerdik sungguh. Alim ulama kita dulu di Kelantan ni, kebiasaan orang panggil susu galung mengajinya. Bila mengaji habis selesai di pondok di Kelantan, tu sebelum nak naik ke Mekah tu, dia akan turun dulu ke Fattani. Tu sebelum nak naik ke Mekah tu, turun dulu mengaji dengan Tok Guru Fattani. Bila selesai mengaji di Tok Guru Fattani, barulah naik ke Mekah. Lama itu. Kalau tengok biodata Tok Guru dulu, ulama-ulama dulu gitu. Ngaji di Kelantan, habis di pondok di Kelantan, sambung pondok di Fattani. Lepas tu baru naik ke Mekah. Itu. Kenapa? Kenapa Fattani?
Tu tepat orang banyak cerdik. Mana ulama-ulama ramah. Ni kita nak mengaji ni Fattah ni. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattah ni. Muridnya siapa? Syekhana Kenali Al-Kelantani. Tok Kenali orang panggil. Anak murid Tok Kenali siapa? Ramah. Pah kau Kedah, pah kau Melaka mana Muallim Haji Wahid ke apa ramah mana tu anak murid Tok Kenali Melaka tu. Pah kau kata Semenanjung Malaysia ni kebanyakannya tutup guru buka pondok tu banyaknya anak murid Tok Kenali peringkat awal. Tu antara lain anak murid Tok Kenali hak besarnya Tuan Guru Haji Ali Pulau Pisang yang gelang Tok Sibaweh Kelantan. Kemudian Tok Guru Haji Abdullah Tahir Pondok Bunuk Payung. Itu Tok Guru Haji Abdullah Tahir Pondok Bunuk Payung ni ada murid dia nama Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Haji Abu Bakar. Dengan Tuan Guru Haji Mustafa, abang dia Tuan Guru Haji Mustafa bin Haji Abu Bakar. Mana buka pondok di Pasir Tumbuh. Jadi gitu tu susu galuh mengaji. Kita mengaji dengan Tok Guru Pasir Tumbuh, Tok Guru Pasir Tumbuh mengaji dengan Tok Guru Pondok Bunuk Payung, Tok Guru Pondok Bunuk Payung mengaji Tok Guru Kenali, Tok Kenali mengaji dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattah ni. Klik ke petani juga. Ulama sana banyak cerdik. Fattah ni. Tu. Baik. Jadi salah satu daripada sifat yang mesti bagi rasulnya faton. Apa? Cerdik laksana. Apa? Bijak laksana, cerdik laksana ni. Iaitu sekira-kira dapat mereka itu, kuasa mereka itu, mampu mereka itu atas menghentikan perkataan segala lawan. Mu'tarid, orang-orang nak rak rasul, nak kritik rasul, nak berdebat dengan rasul. Memang karena memang agama ni dibina di atas hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Qul kata Nabi Muhammad SAW. Kempen olehmu Nabi Muhammad SAW. Ceramah olehmu Nabi Muhammad SAW. Seminar olehmu Nabi Muhammad SAW. Hatu burhanakum. Bawa datang olehmu hujah kamu. In kuntum sadiqin. Jika kamu dakwa kamu itu benar. Itu. Jadi Rasul dakwah Rasul benar. Maka Rasul bagi hujah Rasul. Tu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fasubhanallahi wa ma ana minal musyriki. Qul kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalananku. Mana jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah ala basiratin. Seru manusia kepada Allah tu bukan dengan buta taklid. Ala basiratin. Di atas basirah. Apa basirah? Mata hati, artinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Sebab tu agama ni dibina di atas ilmu. Maka sebab itulah kita kena ajar masyarakat ni supaya taksub dengan ilmu. Kerana ilmu tu kebenaran. Jangan kita bawa umat kita, masyarakat kita ni taksub dengan diri kita. Tu. Kalau kita ada melakukan kesalahan, salah menyampai ke salah dalam mengajar ke hukum ke apa, maka wajib kita kena betul. Tak boleh kita buat kerah menegur, buat senyap, tak boleh. Saya banyak kali orang tegur. Itu ni. Hatta hak tegur tu bukan daripada sealiran pun saya terima kalau salah sungguh. Saya buat video pembetulan balik. Kenapa? Itu amanah kita orang hak mengajar. Tu tak perlu malu gapo, kita memang asal jahil semua. Tak ada ni. Kata jahil ustaz ni. Memang kita jahil. Buat mana? Nyanyi ustaz tak mengaji dulu lupa. Memang. Al-insan la yakhlu 'anil khata' wan nisyan. Nasiya ni tidak sunyi daripada melakukan kesalahan, lupa. Saya salah manusia. Kalau tak salah tu kena cek balik biar data dia, takut melekat tak tahu. Ni. Bila sebut atas nasiya ya ada salah dah. Bila salah kita betul. Jangan kita buat dia buat senyap, buat tak tahu hingga masyarakat jadi bengong habis lu dah tu ni. Apa tujuan? Tidak bagus, tidak elok begitu. Tu kita hendaklah bawa pengikut kita ni supaya taksub dengan ilmu, bukan taksub dengan tubuh badan kita. Dengan figur kita, dengan diri kita. Tak perlu. Kita siapa?
kandung tahi dalam perut. Lahir daripada tempat yang hina. Khuliqa mimma immahi. Dijadikan daripada air yang menjijikkan, menghinakan. Nanggung tahi, nyanah, dano, darah dalam tubuh, hina, duk bawa ke hulu ke hilir. Cuma muncul Tuhan tutup dengan apa? Dengan isi, dengan kulit, dengan tulang, dengan muka, dengan rupa, dengan zahir ni orang tak bau tahi. Kita lalu tepi lori bawa tahi kan? Ada tak? Oh, sedap ada tu. Tak ada. Bau wak-wak siapa kau berapa dah tu ni? Kita pada duduk bawa tahi ni. Mulia mana kita tu. Pas nanti bila kita mati, cerak-cerak dah orang tak cara dah kita. Kenapa? Buh boleh kubur kat kampus, minyak situ lah. Pas mulia mana kita. Jadi kita tu tak boleh nak bawa orang tu untuk ta'assub pada diri kita, tak boleh. Mestilah kita bawa masyarakat sebagai tanggungjawab kita orang mengajar ni. Apabila kita salah, kita kena baiki balik. Minta supaya para murid-murid kita, para pengikut kita, netizen kita, tak suba kita tu supaya berpegang dengan perkara yang hak. Perkara yang hak tu ahakku tabak, ahakku yang terlebih berhak diikut. Kebenaran tu yang sepatutnya, yang selayaknya, yang berhaknya untuk diikuti, bukan orang individu. Azan dulu. Ni azan dulu. Tu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة La haula. حي على الصلاة La haula. حي على الفلاح La haula wa la quwwata illa حي على الفلاح
akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. آتي سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi sebab itulah al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itulah yang terlebih berhak oleh bahawa diikutkan dia. Tu kita kena ada prinsip lagu tu dalam hati kita. Bukan prinsip asabiyah, tidak. Ini fuak kita. Salah pun betul, betul pun betul, salah pun betul. Tak kira. Ada fuak kita kak. Allah itu. Bukan ajaran Islam lah tu. Tu. Ajaran Islam ni, ya betul, jujur sungguh. Tu ya di atas kebenaran. Idza ja'al haq wa zahaqal batil. Bila datang satu kebenaran, maka hilang sekalian kebatilan. Dia tak kira asabiyah. Kalau asabiyah, Sayyidina Ali tu pakai rapah begitu baju besi dia dengan Yahudi tu. Tapi dak. Sayyidina Ali yang kita cerita dah dulu dah. Sayyidina Ali dia balik pergi sabilillah ni. Zaman dia khalifah ni, zaman dia jadi khalifah. Siapa-siapa di rumah tengok, tak ada baju besi yang gantung di kuda yang belakang tu ni. Hilang cabut di mana tak tahu. Rupa-rupanya baju besi dia ambil Yahudi. Kita cari, duk tanya orang tu kata, baju besi hamba tu. Dia kata, dah. Baju besi saya ni. Saya jumpa saya ya. Kata ni, baju besi dia jatuh. Tengah jalan Sayyidina Ali. Yang kutip ke Yahudi tu yang mengaku hak dia. Bila begitu Sayyidina Ali bawa pergi mahkamah. Masuk berguai kata tak apa, awak dakwah awak, saya dakwah saya. Kita masuk berguai di mahkamah. Masuk mahkamah orang Islam ni, Khulafa ar-Rasyidin. Raja Amirul Mukminin, raja orang Islam. Masuk apa? Tu. Ambil kes di mahkamah lah kita kata. Tu. Bila dipanggil oleh Tok Hakim kata, ya Amirul Mukminin, tu baju besi ni baju besi siapa? Jawab oleh Sayyidina Ali, baju besi saya. Mana orang panggil bukti dia? Bukti tu tak ada lah. Saksi ada. Siapa? Hasan Hussein anak dia. Anak tak boleh jadi saksi apa? Yang bela siap apa dia kata ni. Pasal apa lagi saksi tak ada. Tak ada. Tu hakim putus kata baju besi tu hak Yahudi. Kan duduk tangan dia. Kan duduk tangan Sayyidina Ali. Kalau raja orang Islam di mahkamah orang Islam. Kenapa? Kerana tak ada hujah, tak ada bukti. Terkejut Yahudi tak ada, menengung je, tak turut-turut mahkamah. Betul tak aku ni itu kan adilan Islam. Turut mahkamahnya cari Sayyidina Ali, hamba kata ya Amirul Mukminin kata baju besi ni baju besimu benarnya. Dia jatuh tergolek, aku ambil kutip ngaku hak aku ya. Sayyidina Ali, tapi aku ni nak mengucap dengan syahadat atau ni ajaran Islam. Mengucap dengan syahadat depan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kerana gembiranya orang ni masuk Islam, baju besi tu hadiah begitu. Allah. Nak mencari mana lah ni? Lah ni undang-undang kena ke rakyat jelata je. Rakyat jam lantar ni hak kena dah ni. Tak hati bukan raja seraya lah. Baru IB baru menyakeh juga hukum mana pun tak kena ke dia. Alah ke rakyat ni kena 2 dah semua nak masuk mana-mana. Alah ke rakyat ni. Alah ke YB tak ada dalam perlembagaan. Menyebut kena ada 2 dah baru boleh YB nak masuk parlimen kata saya. Boleh pula tang dia guna undang-undang boleh. Ni perangai. Tak sedar ayat nak buat Islam lah pelawak lah kau. Bau lah kau bau lah kau. Cakap buat bazir tak gigi je. Buat pelawak apa Islam apa benda-benda lagu tu pun kita tak nak buat. Ayat marahing langgar undang-undang kena berat-berat. Orang atas kena dah sikit je. Lepas tu pula gelaran ni tak apa huk macam burung huk gapo. Nak kata ni. Hai, Islam kok mana lagu tu? Tu.
Ha ha ha. Macam apa berbunyi dengan video seorang ustaz dia kaitan dengan ihram dengan apa? Ihram dengan mahram. Itu ya tersilap lah tu. Nah, muhrim betul lah tu. Dia sebut tu betul. Muhrim orang yang pakai ihram, mana niat pakai ihram, pakai ihram serta niat ihram dengan dia. Kita panggil muhrim, betul lah. Adapun mahram ialah orang yang haram kita nikah. Tu dia silap situ tu. Silap situ. Bila kata mahram ni orang hak halal kita nikah. Tak kena tu. Jauh langit bumi nah. Mahram tu orang yang haram kita nikah. Silap lah tu, silap. Tu. Lagi pula macam ada hukum depan hidup cakap tu pasal wakar kasut tembeleng ke apa tu ni. Tu kena bayar dam. Makan kambing. Tak kena tu. Tak betul. Ada hukum-hukum dalam bab umrah tu yang tak betul lah hidup menyapai. Tu. Jadi hak ni kita nak ayat tadi je. Apa? Tak semestinya orang tabligh tu cerdik. Betul ni? Orang yang menyampai tu tak semestinya cerdik. Sebab tu Asy'ariyah dia bila suku tabligh fatanah. Mesti kena gitu. Sebab tak lazim orang hak menyampai tu cerdik. Ada orang hak menyampai tapi tak cerdik. Apa tak ada? Ada. Dia confident lebih tak banyak lah ni masyarakat kita confident lebih. Confident dia tu lebih. Ngaji taklah mana. Salah betul tak secara. Itu amu duk dengar ada budak orang duk asal. Ya, dia buat usrah ke apa. Ramai-ramai budak-budak muda kita nak pakai serban. Pakai serban nah. Okay, macam serban tabligh gitulah. Kata apa? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kata ni. Wa makaru wa makarallah. Mereka itu menipu. Allah pun menipu juga. Dan sebaik-baik menipu tu Allah Ta'ala. Saya kata, bagak ada. Hey. Saya tak kenal apa pun hidup pasal dekat saya pun ambil handphone budak ni. Hei, salah tu. Apa Tuhan menipu pula ya? Tu Tuhan membalas tipu daya mereka itu. Tu. Bukan orang panggil Tuhan menipu. Tak boleh kata Tuhan menipu. Baik. Pendek katanya kena mengaji lah. Tak salah nak jadi tok guru, nak jadi ustaz ni bagus. Tapi mengaji. Bila kita nak mengajar, pastikan hak kita mengaji. Jangan siapa hak kita tak mengaji. Ni. Siapa hak kita benar-benar mengaji. Jangan hak kita dengar sayup-sayup sambil-sambil nak jenera, nak tidur ni. Sayup-sayup. Nak siapa juga. Parah. Tak jelas gitu parah. Sesak jadi. Sesak orang ramai. Tu. Baik, habis itu. Ada je jenis orang tu, apa? Gigih nak jadi ustaz ni. Ngaji tak ambuh. Gigih nak jadi ustaz. Siapa buat CJ apa palsu. Pelik kita. Pelik. Tapi okey. Situ juga, cahaya situ juga pelik tu kita. Aduh, la ilaha illallah. Berapa orang ustaz dah duduk tegur, duduk kritik, duduk mengajar salah, bab hukum hakam salah. Duduk mengajar situ juga, duduk jemput situ juga. Pelik rasa orang ni. Apa je lagu tu tadi? Tu. Orang bodoh kena mengaji. Orang cerdik baru boleh mengajar. Lagu tu. Sebab tu orang nak tabligh ni kena cerdik, fatanah. Tu. Nak tambah pula. Lagi fatanah. Tu. Habis itu. Tu. Ada juga jenis orang hak menyapa tabligh tapi tidak fatanah tu dengan makna kena. Habis ilmu yang nak habis ke orang. Ada kat gitu. Dia pergi mengaji pas kau negara Arab mana mengaji pak mazhab. Balik habis dia cerita habis mazhab yang mengaji kau orang kapur. Pening orang kapur nak semaya gua tak ada mata tak batal pun mana so nak pergi tak tahu. Tak boleh juga gitu. Tu kita kena mengajar orang kampung hak mana hak wajib dia kena mengaji. Bukan kita kena mengajar orang kampung hak mana hak kita tahu. Hak kita tahu habis kita royak ke orang gak.
Sakit lah orang kapur nak pergi hak mana? Kallimin nasa kallimin nasa biqadri uqulihim. Nah, kallimin nasa, bercakaplah akan manusia itu biqadri uqulihim, dengan qadar akalan dia. Nah, tu perekat surah ni ilmu. Nah, orang nak mari menadah rumah, ni pula ilmu. Gitu. Ada tahap-tahap kita mengaji sekolah pula gitu. Ada tingkatan dia, darjah dia. Bukan duk masuk sekolah tu kat pakai darjah neh lalu. Sekolah menengah pakai tingkatan neh lalu. Oh, bengong lah budak. Nah, dia nak masuk darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Tingkatan 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4. Gitu ke? Pondok gitu ke? Ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, ada tingkatan dia. Jangan kira hak kita tahu habis kita nak ayat habis. Itu orang kita tak cerdik juga tu. Tak cerdik juga tu. Habis. Tu. Itulah cerdik. Apa makna cerdik? Bijak laksana, iaitu ada, sekira-kira ada pada mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, kuasa, mampu atas menghentikan perkataan segala lawan. Lawan dia nak kata kerana nak ujah. Tengok. Pergi baca cerita Al-Quran tu Nabi Ibrahim ke apa kan? Allah Ta'ala duk nakal cerita bagaimana Nabi Ibrahim berhujah dengan kaum dia, dengan Namrud dan sebagainya. Tu. Dan berhujah akan mereka itu. Memang agama ni tertegak di atas hujah. Sebab itulah kalau kita baca lagi kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi dah, dia sebut kalau berlaku dalam negara orang Islam ni perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang dalalah, orang bawa ajaran sesat. Orang duk mereka orang panggil perkara-perkara yang bid'ah dalalah, yang sesat. Maka kewajipan di atas ulil amri, raja orang mukmin ni, raja orang Islam ni, dia kena panggil tokoh ulama ahli sunnah hak boleh berdebat dengan tokoh ajaran bid'ah sesat tadi tu. Berdebat di khalayak. Berhujah. Sehingga batal orang panggil perkataan buat sesat tadi. Itu. Mana hujah mu kata lagu ni gong waktu tubik dalai gergung. Itu. Debat, dialog, diskusi. Itu. Tapi lah ni dak. Jadi tak hidup, takut dak tu ni. Apa jadi lagu tu? Sepatutnya apabila kita dakwa satu-satu perkara, ya kita kena beranilah mengeluarkan hujah. Contoh baru ni ada satu orang ustaz Salafi tu, nama Ustaz Muhammad Asri Sabri. Dia kata akidah Asy'ariyah ni kufrun akbar, kufur besar, kekufuran yang sangat besar. Akbar, bukan kabir dak, akbar, sangat besar. Jadi hamba pun minta lah supaya kita boleh berdialog secara harmoni, bukan nak berdebat. Dia pun orang alim juga, orang mengaji kata ni. Tapi nak tahu kok mana boleh jadi kufur akbar tu. Berat benar tu. Tuduhan tu sangat berat. Di mana? Asbab apa jadi kufur tu? Dia kata sebab ta'wil. Istawa dengan istaula. Tu kau. Ada kau sababul riddah, sababul kufri tu ta'wil. Istawa dengan istaula jadi kufur. Hatta Mu'tazilah yang mentakwilkan istawa dengan istaula pun kita tak boleh nak kata sesat. Tak boleh nak kata kufur. Hanya sesat. Sesat apa? Sesat sebab dia mewajibkan takwil seperti itu. Wajah sesat tu gitu. Dan mentakyinkan hanya ni makna yang betul. Tidak makna selainnya. Ada pun ahli sunnah khalah, dia takwil dengan istaula tu. Nampak sama macam dengan Mu'tazilah ni. Tapi tak sesat sebab apa? Sebab tidak mentakyinkan. Tidak mentayyin ini sahaja makna yang semata-mata betulnya. Tidak yang lain. Dah. Lepas tu takwil tu kenapa? Kerana ada sebab. Apa? Tak nak bagi orang-orang awam ni terperasan dalam hati dia Allah Ta'ala tu bertempat, duduk. Istawa dengan mana? Jalasa, duduk. Tak say orang awam tergambar tu. Sebab tu kita takwil. Bagi hak tak tergambar dah istawa dengan mana duduk, tak payah takwil, tak apa. Ambil orang salah tu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah di atas arah istawa, tertinggi. Tinggi mana? Tinggi hak tidak ada lawan bagi rendah. Tu ala atas hak tak ada lawan bagi bawah. Faham? Tak faham? Tak faham itulah faham. Tu. Istawa sifat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Tu sifat Allah Ta'ala.
Nah, apa makna dia? Makna dia serah tafwid ila Allah. Nah, Allah Taala yang Maha mengetahui makna dia. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada siapa dia mengetahui ta'wil istawa atau apa melainkan Allah. Cukup senyap situ dah. Tak usah bercakap. Qira'atuha tafsiruha. Baca dia itulah tafsir dia. Tak payah duk syarah gerung-gerung saya. Baca je tu tafsir dia dah. Tu salaf. Nak tengok ni. Tu salaf. Apa? Imam Malik kan dia tanya istawa, kaifal istawa? Bagaimana ke istawa? Ni macam mana? Al-istiwa maklum. Nah? Maklum. Istiwa itu maklum disebut dalam Quran lapah tersebut. Wal kaifu ghairu ma'qul. Kaif itu tidak boleh dipikir dengan akal kerana Allah Taala tidak ada kaif. Nah? Was-su'alu anhu bid'ah. Duk tanya lagi, kecil mari lagi nak tahu lagi apa makna hak sebenar-sebenar. Itu bid'ah kijak lagu tu, tak ada zaman Nabi duk menanya lagu tu. Dan beriman dengan istawa tu wajib. Kita beriman istawa. Allah Taala istawa atas arah. Nah, Allah Taala istawa atas arasy. Nah, Allah Taala tertinggi atas arasy. Tinggi lah ke mana? Tinggi ada lawa bagi rendah? Tak. Boleh faham? Tak ada faham? Kalau tinggi ada lawa bagi rendah, itu tinggi makhluk. Nah, atas ada lawa bagi bawah, tu atas makhluk. Dia bukan tinggi makhluk, bukan atas makhluk. Atas makhluk ke mana? Macam saya ni. Tinggi tak berbanding dengan tuan-tuan? Tinggi tak saya? Tinggi. Tahu mana tinggi? Sebab ada duk bawah ni. Jadi tinggi saya ni ada lawa bagi dia bawah. Tinggi lagu ni tinggi hak dipahami oleh makhluk. Allah Taala tertinggi atas arah. Ada bawah ke? Tak ada nak faham. Tak ada bawah. Tak ada lawa bagi bawah. Lepas tu tinggi lagu mana lagu tu? Lagu tu serah pada Allah Taala. Tu salah. Lepas tu nak bahas lagi, tak usah nak bahas. Makna dia apa? Qira'atuha tafsiruha. Baca dia tu dah tafsir dia. Amirruha kama ja'a. Kita lalu je sebagaimana hak Nabi bawa datang. Tak payah duk bahas-bahas. Tu. Kemudian ulama khalah duk tengok ada duk perasa kata Tuhan duduk. Oh tinggi boleh tunjuk lagu tu Tuhan. Oh tingginya Tuhan. Takut orang perasa lagu ni istawa bermakna istaula. Istaula saja ada. Ada dengan mana? Apa? Ulu, irtifa' ada dengan mana? Dia tidak satu makna. Ta'wil, tafsilin tidak satu makna. Dan tidak mewajibkan, tidak menentu, tidak mentakyinkan mesti makna istaula, tidak. Itu. Tak sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia ta'wil istawa dengan makna istaula ditakyinkan ini saja makna yang betul-betulnya. Selain pada ni tak boleh. Dah. Dan mewajibkan orang ta'wil. Itu. Mentakwil mewajibkan orang ta'wil seperti itu. Ahli sunnah tidak mewajibkan orang ta'wil tafsili seperti itu. Nah, bebas. Asalkan ma yaliqu bi jalali, barang yang layak dengan sifat kebesaran Allah Taala. Nah, tetap orang panggil laisa kamislihi syai'un. Nah, tak serupa sedikit pun Allah Taala dengan segala yang baharu. Tiba-tiba sebab al-Asy'ariyah sebahagiannya mentakwil tafsili istawa dengan istaula, akidah Asy'ariyah ni kata kufrun akbar. Boleh kita. Kufur besar. Kita nak mengaji sifat 20 ni kafir. Kufur besar, sangat besar. Nah, cuma yang kata tak boleh nak kafir terus. Nah, melainkan setelah mana kita berujuh, kita berdialog, iqamatul hujjah wa ibtali syubhat dia ayat. Oh, kalau gitu hamba naklah berdialog. Supaya bila dia dah ayat dah hujjah, iqamatul hujjah hamba pun tetap nak teh lagi akidah Asy'ariyah ni. Nak tengok kafir tak hamba. Sebab kita Asy'ariyah kita. Nak kafir tak hamba. Mudah-mudahannya dipersetujui lah oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri Sabri tu, untuk berdialog secara harmoni, secara mahabbah, bukan nak bergocok, bukan nak menubuk. Kita sama-sama warga negara Malaysia belaka. Itu ni orang Melayu pula, beragama Islam pula. Tak kena siapa nak bergocok ke apa nak. Cuma nak tahulah hujah ke apa. Apa hujahnya? Tu. Baik, habis itulah. Dan mustahil dengan mana istihalah, dan tentu tidak lawannya lawan bagi sifat fatanah. Tu lawan sama-sama kita dah sebut, okey.
Lawannya dengan makna yang melawani. Itu. Lawannya dengan makna yang melawani. Nah, min itlaqil masdari wa iradati ismil fa'ili dia panggil. Aduh. Dan tentu tidaklah yang melawaninya fatanah. Apakah yang melawaninya fatanah? Iaitu lawannya atau yang melawaninya fatanah tu bodoh tu baca gitu tu. Jangan baca Buddha. Bawau da alik. Buddha kalau kita baca. Nah, bawau da alik ni kalau bahasa kita Buddha. Buddha pula dah. Lawan bagi cerdik laksana ni Buddha. Bodoh. Boda je. Boda sungguh. Rumi pun tulis boda ke? Virus lah. Bodoh. Bukan Buddha. Bukan lama marah orang Buddha pula kan. Nah, ada satu orang ustaz tu kena report ke polis dah. Nah. Lepas tu dia buat gambar lah kita belok ulama kau berapa. Tak boleh cakap seperti tu. Duk sebut orang ibai bunuh. Ingat, dua-dua agama ni ada di Malaysia. Tak boleh cakap gitu. Apa benda cakap gitu? Kita nak bangkit ke apa? Nah, dengan sama-sama warga negara. Keharmonian ni mesti kita kena jaga. Al-amnu qabla al-imani. Nah, bukan amnu, al-amnu keamanan. Qabla al-imani, sebelum daripada bicara tentang keimanan. Wassalamatu qabla al-islami, kesejahteraan sebelum bicara tentang keislaman. Wal insanu qabla at-tadayyuni, kemanusiaan sebelum bicara tentang soal keagamaan. Itu kaedah kita. Tu berhati-hatilah kita nak cakap. Kata? Bodoh. Tu. Bodah. Iya ke? Dia tulis itu. Tak ada orang tanya kejap bodah. Salah tu. Bodoh kalau kita tengok bodoh. Bodoh lah, bodoh. Tu. Jadi tak boleh kita bercakap perkara tu yang boleh mengguriskan hati-hati pemeluk-pemeluk agama selain daripada Islam. Nabi SAW tidak ajar kita buat permusuhan dengan orang lain tu mengatasnamakan agama dan bangsa. Tak ada. Wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak boleh kita buat musuh dengan orang ni melainkan kerana kezaliman. 'Ala zalimin, di atas kerana sifat zalim dia, melanggar undang-undang. Gitu. Melayu kalau langgar undang-undang, kita nak marah. Cina kalau langgar undang-undang, kita nak marah. Keling kalau langgar undang-undang, kita nak marah. Bukan marah sebab keling Cina Melayu dia, sebab sifat dia langgar undang-undang tu. Itu Itu cara Islam. Nah, bukan sebab Islam, Buddha, Kristian, Hindu dia, tidak. Nah, itu. Kena jaga-jaga kita bercakap. Nah, jangan duduk orang panggil kait. Nah, agama semuanya tidak sama pada sisi pegangan dan amalan ibadat tak sama. Tapi dari sudut mengajarkan tentang kebaikan kemanusiaan, semua agama ajar kebaikan sebenarnya. Sungguh. Semua agama ajar kebaikan. Jangan Kristian ke apa. Ajar sampai satu dengan orang tua, hormati orang tua, kasih orang muda. Dia ajar benda tu. Sama tak? Tapi oleh kerana sama tu jadi sama ke semua agama? Tak sama. Nah, agama tidak semua sama. Kita mesti berpegang Islam lah paling benar. Orang Kristian dia pegang Kristian paling benar. Nah, Hindu dia kena pegang Hindu lah paling benar. Buddha kena pegang Buddha lah paling benar. Nah, orang Yahudi kena pegang Yahudi paling benar. Tak boleh semua benar belaka, sama belaka, kepala otak hang. Itu orang panggil pluralisme agama. Itu bahaya. Itu pluralisme agama. Itu sesat. Ajaran sesat. Bukan sesat di sudut Islam saja, di sudut semua agama. Orang Kristian yang bulak Kristian pasti akan marah. Apa pula samanya? Agama aku paling benar. Islam sesat. Gitu. Nah, Islam orang Islam. Islam paling benar. Orang lain sesat lah ke? Ya. Tapi dari sudut mengajarkan orang panggil apa? Nilai-nilai kebaikan, itu semua agama aja. Tapi banyak mana orang yang melakukan kezaliman, kejahatan mengatasnamakan agama. Menghalal darah orang kerana agama. Bukan salah agama. Salah orang itu. Betul tak? Salah orang itu. Jadi kita musuhi bukan agamanya,
bukan bangsa kebangsaannya, bukan. Tapi sikap dia dan pemikiran dia. Kita orang Islam dah. Orang Islam dah. Ada kita pergi bom gereja. Pergi bakar Hindu, ketik ke apa semua. Tak ada. Tak ada begitu. Nabi Muhammad tak ajar kita. Hatta waktu peris diri pun dilarang kita buat khianat. Rumah-rumah ibadat. Waktu peris diri dah tu. Bukan waktu damai, waktu amal, waktu bersuluh, waktu tenteram. Dah. Waktu peris diri tu ditegah. Buat khianat. Rumah-rumah ibadat. Itu ni. Tu ajaran Islam tu lagu tu. Jadi tak boleh kita nak main sentimen ke agama sehingga mendatang ke orang panggil apa? Kemarahan dalam masyarakat mengatasnamakan agama. Sebab ada orang Hindu Buddha duk bunuh orang Islam di benua negara lain, kita pun nak bunuh juga orang Islam, orang Hindu Buddha di negara kita. Boleh gitu? Islam mana ajar gitu? Tak boleh. Benda salah tetap salah. Walau ustaz sekalipun yang mengajar itu, tak boleh. Nah, soal pegangan dia, kita kena nyatalah pegangan dia tu tak betul. Mana? Kufur. Kristian kafir kita di sisi kita. Hindu, Buddha, apa kafir, sesak bahkan kafir ni. Nah, itu tetap nak menyatakan pendirian akidah kita. Nah, tapi siapa kita nak heret Hindu, Buddha duk bunuh orang Islam di India mana, di Pakistan mana, di Burma mana. Tuan-tuan ingat, agama dua ni ada di tanah air kita. Apa kita meninggalkan kesan dalam masyarakat kalau cakap gitu? Siapa ada orang share video tu? Apa tunggu lagi kita bunuh? Selalulah Hindu Buddha ada sini. Sebelum nanti dia bunuh kita. Itu bahaya tu. Nah, itu tak boleh kita bercakap gitu. Nah, tak boleh. Jaga-jaga. Nah, jaga-jaga. Kita orang agama, orang mengajar orang agama ni, jangan kita bawa kepada masyarakat ni apa? Tu suratul Islam yang khata', yang salah. Gambaran Islam yang salah. Bawalah gambaran Islam yang sebenar. Mana? Nabi Muhammad SAW tu lah gambar hak sebenar. Nah, ada Nabi bila Fathul Mekah dia bunuh habis orang-orang kafir buat musuh dengan dia mula. Duk seksa sahabat. Dah. Hingga sahabat masuk Mekah tu, sahabat kata dah. Al-yaum yaumul mulhamah. Pada ini hari ialah hari balas dendam. Hari kita kena balas dendam balik. Yang mana mencuri barang kita curi balik bagi dia. Yang mana menyeksa kita seksa balik. Yang mana membunuh kita bunuh balik. Yang mana merogoh anak kita rogoh balik gitu. Tu mana balas dendam tu mulhamah. Nabi kata tak betul tu. Dia kata gitu jangan. Al-yaum yaumur rahmah, yaumul mu'afah, yaumul mawaddah. Ini hari ialah hari rahmat, hari nikmat, hari kemaafan, hari berkasih sayang. Siapa ada tak percaya Ikrimah bin Abi Jahal lari. Takut kerana pok dia mula kuat nak lawan Islam. Abu Jahal, bapak bodoh dah dia ni. Kuat, takut lari. Rasul kata, jangan lari. Pergi panggil Ikrimah. Nah. Pergi panggil Ikrimah. Tak sabit pun pok dia tu aku nak musuh dengan dia dah. Balik. Tak yakin pula lah balik tapi kat. Nah, kau Muhammad ni kena bunuh pula aku kan. Tak. Maaf, masuk Islam dia. Hingga Rasulullah kata mulai sekarang, Bob cakap pasal Abu Jahal. Jangan, berhenti. Kerana takut Ikrimah bin Abi Jahal terasa hati sebab pok dia Abu Jahal. Nah, tu. Hok ni gambar Islam kita kena bawanya. Nah, bukan gambar nak musuh, nak marah, nak dah. Nah, bukan. Tu. Kalau ada orang-orang Islam hok dalam hati dia bila lalu kok gereja, kok ketik sial, kok gapo rasa nak bakar, nak bom, ketahuilah itu syaitan punya lintasan hati. Bukan lintasan rabbaniyah, bukan khatir rabbah, bukan lintasan yang baik daripada pihak Tuhan, bukan. Nah, apa nak jadi Tuhan lah? Nak buang habis segala rumah-rumah ibadat orang kafir lain. Lagi ke Tuhan pun tidak kehendak lagu tu. Nah, kita mengaji dalam akidah kan? Tuhan suruh semua orang Islam, suruh. Tapi Tuhan kehendak tak semua orang Islam? Tak. Nah, tu amar dan iradat tu tidak laziman, tidak laziman. Itu ingat baik-baik. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu kehendak Nabi Muhammad SAW, pasti senang bagi dia untuk buat semua orang mukmin belaka atas muka bumi. Tak kena mendakwah. Kalau Tuhan kehendak Tuhan boleh buat.
Masjid semua, musalla semua, surau semua. Tak ada gereja ketik ke apa, kanisah pun tak ada. Toko pun tak ada. Semua masjid, surau, madrasah, musalla. Semua mukmin Islam, wali belaka. Tuhan boleh buat kita kalau Tuhan kehendak. Pas lagu tu sungguh tak? Semua mukmin belaka. Semua masjid belaka. Semua surau belaka. Dah. Bukan semua masjid belaka. Ada tokong, ada gereja, ada ketik. Artinya Tuhan kehendak dah? Tak. Walau Tuhan suruh belaka, tapi Tuhan tak kehendak belaka. Bila aku sendiri pun tak kehendak lagu tu, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Hei Nabi Muhammad SAW, patut kau mu nak ikrah, mu nak mengerasi, nak memaksai manusia semua sekali supaya masuk Islam belaka? Istifham bermakna ingkari. Tak patut, tak patut. Mu jalan tugasmu. Ngajar, ceramah, kempen, dakwah. Yang terlebih jelas lagi orang panggil dakwah tu ialah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan, akhlak Nabi dah. Nah, akhlak Nabi, kedudukan akhlak Nabi tu yang menyebabkan orang pakak jatuh hati dengan Islam, masuk bodoh. Gitu. Kita ni orang tengok ke akhlak kita tu semakin Islam dah nak murtad kelik pun ada. Kenapa? Ni perangai kita, akhlak kita ni. Nah, itu. Baik, habis itu. Jadi bila berlaku lagu tu orang kafir nak marah hak report polis ke apa, kita tak payahlah nak buat orang panggil apa? Poster membela ulama kami. Nak bela apa? Benda tak betul. Benda salah. Salah. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itulah yang layak, yang berhak oleh bahawa diikutkan dia. Nah, itu. Baik, habis itu. Jadi, agama kita ni tidak dibina di atas asabiyah. Apa asabiyah? Ketaksuban, kepuak-puakan. Puak kita tak boleh, mesti kena bela. Tak boleh gitu. Nah? Habis. Iaitu bodoh. Bodoh, nak cara bodoh ya benarnya buduh. Ini kalau bahasa kita bawau dawau ho, bodoh. Ya, tapi dia tulis sini bawau da'li buda. Nyanyi. Bodoh lah, bodoh. Bodoh. Dalam bahasa Arab panggil apa? Biladah, al-biladah. Ataupun al-ghaflah. Ya juga. Tapi al-ghaflah ni kelalaian. Mana dia tahu, lepas tu lupa. Hingga kalau orang peringat, dia teringat balik. Itu pun mustahil di atas para nabi. Sebab tu Nabi kan, bila semaya zuhur atau asar tu, 2 rakaat, hadis Zulyadain. Nah, Rasulullah semaya 2 rakaat. Sudah semaya Assalamualaikum 2 rakaat. Sahabat lain pakai senyap, tak berani nak tegung kepada Rasulullah. Seorang sahabat nama Zulyadain, seorang yang mempunyai tangan panjang. Kita tanya Rasulullah, nah, aku sirta salata am nasita ya Rasulullah. Mukasa kau semaya ni ataupun lupa ya Rasulullah. Rasulullah kata, kilahuma tidak kedua-dua. Dua-dua pun tidak. Lupa pun tidak, kosa pun tidak. Jadi Rasulullah tu tidak bersifat dengan ghaflah. Lepas tu apa Rasulullah? Rasulullah nak ajar li tasyri'il ummah. Tu. Lepas tu Zulyadain kata, bahkan berlaku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, betul tak apa yang Zulyadain kata? Betul. Maka Rasulullah pun bangun semaya, sambung 2 rakaat lagi. Perbuatan Nabi bercakap dialog itulah. Ulama fuqaha kita ambil patah perkataan yang tidak memutuskan mualak bagi sembahyang kalau kita lupa di tengah-tengah. Nah, lupa. Assalamualaikum. Baru 2 rakaat, sembahyang ngorek 3. Kata, nah, mana beri salat dah 2 rakaat ni, subuh ke? Ni kosa ke mana? Iya ke? Oh iya. Masuk balik boleh. Pendek perkataan dia tu. Berapa patah perkataan. Lebih pada tu, tak boleh. Start awal balik. Itu. Baik. Dan bermula dalil fatanah itu bahawasanya jika ternafi daripada mereka itu Rasul alaihimussalatu wassalam oleh fatanah, nescaya tiada kuasa, tidak mampu mereka itu Rasul alaihimussalatu wassalam atas mendirikan hujjah. Kita berhenti situ dulu dah. Dan dalil fatanah. Nyata dalil pula lah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam.
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.